benarkah PPBM merancang untuk menarik sokongan terhadap Datuk Seri Ismail Sabri ketika Datuk Seri Ismail Sabri berada di Unggar? Jadi banyak soalan-soalan yang kita terima. Kenyataan ini saudara berpunca daripada kenyataan yang dikeluarkan oleh Agenda Daily. Agenda Daily ini dulu, kalau tak silap saya, pro UMNO. Saya tak tahulah sekarang ni kalau dah bertukar menjadi pro Bersatu pula. Ini mungkin sudah menjadi lidah rasmi Bersatu sekarang ni. Saya rasa sepatutnya disentuh dalam mesyuarat kabinet hari ini. Namun nampak gayanya macam tidak dibawa dalam mesyuarat kabinet. Antaranya ialah, kalau sebelum ini kita masih ingat, ada lebih kurang 19 perkara yang perlu mendapat perhatian daripada kabinet yang telah diumumkan oleh Datuk Seri Wan Junaidi. Datuk Seri Wan Junaidi mengatakan ada lebih kurang 19 perkara yang sepatutnya dibawa ke mesyuarat kabinet. Dan daripada kira-kira kita, sepatutnya hari ini ianya dibawa masuk ke dalam mesyuarat kabinet, tapi nampak gayanya macam tak berlaku. Begitu juga dengan perkara yang berkaitan dengan apa yang dipanggil sebagai isu Pulau Batu Putih. Nampak gayanya juga tidak dibawa ke mesyuarat kabinet hari ini. Ini agak menghairankan kita. Apa sebenarnya yang dibincangkan oleh mesyuarat kabinet hari ini? Adakah hari ini keadaan menjadi tegang disebabkan kemarahan puak-puak Bersatu bila mana tuntutan-tuntutan mereka tidak ditunaikan? Jadi benda ni panjang. Namun saudara, ada beberapa perkara yang saya rasa perlu diberikan perhatian sebelum saya mengulas dengan panjang lebar. Sebenarnya cerita ini panjang sangat tentang dawan-dawan yang dibuat oleh Tommy Thomas. Namun saya nak singkap beberapa perkara yang jelas sepatutnya boleh diwujudkan RCI khusus untuk menyiasat dakwaan Tan Sri Tommy Thomas, bekas Peguam Negara. Antara perkara-perkara yang didedahkan oleh Tommy Thomas yang sepatutnya menjadi perhatian, antaranya ialah berhubung dengan pemilihan hakim-hakim, penentuan nak letak di mahkamah mana, hakim mana yang patut diletakkan untuk memastikan kemenangan, macam forum shopping lah tuan-tuan. Ini satu perkara yang sepatutnya diberikan perhatian oleh kerajaan. Kedua, isu berhubung hakim-hakim yang terlalu dekat dengan pihak eksekutif dan patuh kepada pihak eksekutif. Maknanya dakwaan Tommy Thomas mengatakan ada hakim-hakim tertentu yang dekat dengan kepimpinan Tun Dr. Mahathir, dengan Lim Guan Eng, dan merupakan hakim-hakim yang patuh kepada kedua kepimpinan ini. Ini juga sepatutnya diberikan perhatian oleh kerajaan. Ketiga, berhubung dengan melantik pengganti ketua hakim negara. Tommy Thomas dalam bukunya sendiri mengatakan bahawa apabila kita pun tahu bahawa Lim Kee Siang antara orang yang telah mendesak supaya Tun Raus meletakkan jawatan sebagai ketua hakim negara ketika itu, sedangkan dia punya tempoh perkhidmatan masih lagi dalam kontrak, tetapi rupa-rupanya ada agenda tuan-tuan, dan dalam pendedahan yang dibuat oleh Tommy Thomas, beliau mendedahkan bahawa beliau sendiri yang telah mencadangkan nama-nama, contohnya nama bagi menggantikan Tun Raus, iaitu Tan Sri Richard Malanjun, nama untuk menggantikan
Hakim Besar Melaya, Hakim Sabah Sarawak. Jadi tuan-tuan, ini adalah satu dakwaan yang serius dan boleh menjejaskan integriti Badan Kehakiman. Kenapa sehingga hari ini tidak ada sebarang pendakwaan ke atas Tommy Thomas di atas apa yang telah beliau dedahkan ini. Kemudian keempat, perkara yang perlu juga diberikan perhatian oleh Kabinet ialah tentang perkara yang berkaitan dengan kemerdekaan Badan Kehakiman yang dilihat tercemar dengan dakwaan-dakwaan yang dibuat oleh Tommy Thomas. Daripada dakwaan yang dibuat oleh Tommy Thomas dalam buku ini jelas menunjukkan bahawa Badan Kehakiman tidak bebas lagi, tidak bebas lagi. Dan kelima, hakim yang dilantik daripada Perkhidmatan Perundangan dan Kehakiman adalah tidak cekap dalam undang-undang perdagangan. Ini antara apa yang telah dinyatakan oleh Tommy Thomas dalam buku beliau. Kemudian beliau juga dalam buku beliau itu telah mendedahkan berhubung komunikasi beliau dengan Perdana Menteri dan komunikasi beliau dengan Yang di-Pertuan Agong. Sedangkan ketika beliau menjawat jawatan Peguam Negara, beliau terikat dengan Akta Rahsia Rasmi dan beliau sudah pun melafazkan sumpah sebagai Peguam Negara untuk menjaga rahsia-rahsia negara. Jadi macam mana Tommy Thomas ni, saya lihat bukan setakat tidak cerdik, menampakkan kebodohan dia yang luar biasa. Kerana kalau misalnya beliau memberikan buku dia ini untuk ditapis oleh seorang peguam yang baru buat chambering pun, peguam ni boleh nasihatkan dia supaya jangan keluarkan tentang perkara-perkara di mana beliau ini boleh dianggap sebagai telah mendedahkan perkara-perkara yang sebenarnya beliau terikat di bawah Akta Rahsia Rasmi dan juga sumpah beliau ketika memegang jawatan sebagai Peguam Negara. Dan yang ketujuh, beliau juga dalam buku ini telah pun mendedahkan berhubung dengan mesyuarat beliau dengan ahli lembaga pengampunan. Ada berkaitan dengan lembaga pengampunan di peringkat negeri, ada di peringkat pusat, yang mana ini juga tertaluk di bawah Akta Rahsia Rasmi, tuan-tuan. Kelapan, salah satu lagi pertuduhan yang sepatutnya boleh dianggap sebagai telah membocorkan rahsia negara ialah beliau telah mendedahkan butiran-butiran berhubung dengan kes 1MDB, tuan-tuan. Dia telah mendedahkan butiran-butiran berhubung dengan kes 1MDB, dan beliau juga telah mendedahkan tentang pelantikan peguam luar, pihak luar dalam isu yang berkaitan dengan Suria Strategic Energy Resources dengan Berhad, SSER. Dan beliau juga melakukan pelbagai pendedahan, termasuklah pendedahan berhubung dengan kontrak pelbagai saluran pipe, MPP, pendedahan mengenai kes-kes 1MDB, SRC, Goldman Sachs, dan kes-kes yang berkaitan. Dan yang ke-12, sama ada tuduhan dan penyataan dalam buku itu ada unsur hasutan ataupun tidak. Ini juga sewajarnya diberikan pertimbangan. Kenapa saya katakan begitu? Kerana tuduhan beliau terhadap Allahyarham Tun Razak, tuan-tuan, Allahyarham Tun Razak sangat sangat melampau. Pendedahan Tommy Thomas terhadap apa yang beliau katakan tentang
Allahyarham Tun Razak, sangat melampau. Begitu juga dengan tuduhan beliau terhadap Datuk Harun, saudara. Yang kemudian pelanggaran ke-13 yang boleh kita lihat dalam buku ini, ialah berhubung pendedahan maklumat yang telah dibuat oleh Tommy Thomas berhubung dengan kes kapal Equanimity. Yang keempat, pendedahan maklumat mengenai kes Goldman Sachs tadi. Yang ke-15, pendedahan maklumat berhubung dengan perkara yang berkaitan dengan isu amalan diskriminasi oleh European Union. Yang ke-16, berhubung dengan pendedahan berkaitan dengan Datuk Sundra Raju dan pelantikan Vinayak Pradhan sebagai pengarah AIAC. Yang ke-17, berhubung dengan prosiding tribunal terhadap Ahli Suruhanjaya Pilihan Raya. Ini pun satu benda yang tak sepatutnya didedahkan oleh Tommy Thomas. Dan isu Bonyanik, iaitu isu penyelesaian kes yang dipersoalkan. Dan dalam masa yang sama juga, sama ada pelantikan peguam luar oleh Tommy Thomas ini untuk pelbagai tugasan seperti pelantikan Ram Karpal Singh, pelantikan Sita Baram. Adakah ianya benar-benar diperlukan? Sebab Jabatan Peguam Negara ni tuan-tuan ada lebih daripada 1,500 pegawai-pegawai undang-undang ni, DPP dan sebagainya. Takkan mereka ni langsung tak boleh jalankan tugas apa yang dilaksanakan oleh Sita Baram dan juga apa yang dilaksanakan oleh orang macam Gopal Singh Ram.